Saya teringat suatu hadis, suatu riwayat. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menempuh satu jalan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Berjalan dengan sekumpulan sahabat. Dan ada pada masa itu antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maka berselisih dengan rombongan Rasulullah itu seorang ibu yang sedang mendokong anaknya. Dan dia leka mencium anaknya. Dicium-cium anak dia. Ya, sehingga dia tak perasan. Dia berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ni kalau boleh orang besar ni, kita kalau berselisih tu kita selalunya perasanlah yang orang lebih besar, lebih hebat, apatah lagi Rasulullah. Berselisih dengan artis pun kadang-kadang kita rasa bertuah sangat dah. Ya, rasa bertuah sangat berselisih dengan artis. Ini berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak bayangkan betapa sayangnya ibu ini kepada anak dia. Tumpuan pemikiran dia sepenuhnya kepada anak dia, sehingga dia tak perasan dia berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, sayang sangatkah ibu itu pada anaknya? Lalu kata sahabat-sahabat semua, sayang sungguh Rasulullah. Sampai berselisih dengan kamu pun tak perasan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, bahawa Allah lebih sayang kita daripada ibu itu menyayangi anaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lebih sayang kepada kita berbanding si ibu itu sayangkan anaknya. Sebab seorang ibu, dia tak nak anak dia kena panas matahari sahaja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak nak kita terkena panas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ibu-ibu di dunia ni, dia sayang anak dia, dia tak nak anak dia cedera di dunia. Tak nak anak dia kena panas matahari. Tapi dia tak peduli kalau nanti anak dia dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada artis yang mendakwa mak bapak dia sendiri pun tak larang dia nak pakai fashion apa. Bila dia ditegur memakai pakaian yang seksi, dia jawab, dia kata mak bapak dia pun tak larang dia nak pakai fashion apa. Betul lah, mak bapak dia tidak takut dia terbakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu mak bapak dia tak peduli dia nak pakai fashion apa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang dia kepada kita, lebih sayang kepada ibu sayang anak dia. Dan sayang Allah taala pada kita pun mengatasi sayang seorang ibu kepada anaknya, ya. Jabir bin Abdullah berkata, barang siapa yang lebih kebaikannya di atas kejahatannya pada hari kiamat, kebaikan dia lebih daripada kejahatan dia, ya. Benda baik yang dia buat, benda berpahala yang dia buat, kebaikannya lebih daripada kejahatan atau dosa yang dia buat, maka itulah orang yang masuk syurga. Itulah orang yang masuk syurga. Maknanya kita ni kena berusaha supaya amalan baik kita lebih banyak daripada amalan jahat kita. Seboleh-bolehnya jangan buat dosa. Dosa di sini maksudnya dosa kecil.
Ya, dosa di sini maksudnya dosa kecil. Seboleh-boleh jangan buat dosa kecil. Tapi kalau kita kadang-kadang ialah manusia kan, ya, terlanjur buat dosa kecil. Dalam keadaan seperti itu, biarlah amalan yang berpahala itu lebih besar daripada dosa kecil kita. Sebab itu masih memungkinkan kita masuk syurga. Sebab besok kalau dosa, pahala kita lebih daripada dosa, maka pahala yang sama dengan dosa tu akan menghapuskan dosa tu. Baki pahala yang tinggal, itu tiket untuk kita masuk syurga. Ya, sebab itu perbanyakkan amal soleh. Solat sunat, bersedekah, senyum pun ada pahala. Senyum. Sebab selagi ada peluang nak cari pahala, buat, supaya pahala kita besok melebihi amalan dosa kita dan memungkinkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa besar, tak boleh. Dosa besar kena taubat. Dosa besar tidak boleh hanya dihapuskan oleh amalan-amalan yang saleh. Ya? Dosa kecil boleh dihapuskan oleh amalan-amalan yang saleh. Tapi dosa besar tak boleh. Kena bertaubat. Kalau melibatkan sesama manusia, kena minta ampun kepada manusia yang kita khianati atau zalimi. Ya? Tak boleh. Amalan soleh kita takkan mampu, tak membantu. Jadi amalan soleh hanya membantu menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Jadi sebab itu penting untuk kita memperbanyakkan amalan soleh. Ya, penting memperbanyakkan amalan soleh. Jadi ada je peluang buat amal, buat baik yang dapat pahala, jangan tinggal. Lebih-lebih lagi benda mudah, benda senang. Sesenang senyuman. Senyum sesama orang beriman, walau bukan beriman pun, walau dengan jiran yang bukan Islam sekalipun. Senyum itu janji Nabi dapat pahala. Kalau kita tak nak senyum, rugilah kita. Benda mudah nak dapat pahala. Ya? Ini satu perkara yang kita kena faham. Dan barang siapa yang sama kebaikannya dengan kejahatannya, yang ini kebaikan dengan kejahatan sama. Tadi itu lebih kebaikan, ini kebaikan dengan kejahatan sama. Maka itulah orang yang diadakan perhitungan amal dengan perhitungan yang mudah, kemudian ia masuk syurga. Ya? Akhirnya sama pun masuk syurga juga. Ya, walaupun dia kosong, tapi dia kosong dosa. Dosa dia kosong. Sebab pahala dia tadi dah hapuskan dosa dia. Kosong dah dosa. Jadi kosong dosa, boleh masuk syurga juga. Ya, kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni dia bukan jenis Tuhan yang suka nak mengazab, suka nak menyeksa. Kena ingat. Walaupun Allah Ta'ala suruh potong tangan mencuri misalnya, tetapi nak sampai kepada memotong tangan tu bukan senang, susah. Ya, macam yang pernah saya ulaskan, Allah Ta'ala suruh rejam orang yang berzina dah kahwin, tapi nak sampai kepada tahap rejam tu bukan mudah. Umpama seorang sahabat dia mengadu dia berzina, Nabi tak dengar kali pertama. Nabi bagi peluang dia diam dan taubat. Dia mengadu kali kedua, Nabi bagi dia diam dan Nabi tak peduli, buat tak dengar je. Peluang kedua Nabi bagi dia diam dan bertaubat sahaja. Tapi bila kali ketiga dia mengadu, Nabi ambil tindakan ke atas dia. Dia direjam. Tapi bila dia disebat rasanya, lepas tu bila dia dihukum, dia lari. Sahabat mengadu, Rasulullah kata jangan kejar. Jangan kejar. Bila dia lari, jangan kejar.
Maknanya biarlah dia bertaubat selepas itu. Antara dosa dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dosa zina susah untuk disabitkan. Susah untuk disabitkan. Kecuali orang macam sahabat Nabi yang dia beriman, dia faham kalau dapat hukuman zina di dunia, confirm dosa dia diampunkan, akhirat dia tak akan ditanya jawab lagi. Sebab tu dia minta dihukum. Ya? Sebab itu kalau tidak, dosa zina ni bukan senang. Nak disabitkan perlu saksi 4 mata. Sebab itu zina, tak apalah kalau dia bertaubat, dia uruskan dengan Allah dengan taubat dia. Permohonan taubat pada Allah, tapi tidak rogol. Rogol ni dia bukan dosa dengan Allah, dia berdosa dengan orang yang dia rogol juga. Maka rogol ini, kalau zina dia tak boleh pakai bukti-bukti selain daripada saksi 4 mata dan pengakuan, dan bagi perempuan tambah satu lagi, dia mengandung. Sedangkan dia tak kahwin tapi dia mengandung. Itu juga bukti untuk zina dan boleh sabit kesalahan zina. Tapi kalau rogol, penyabitan kesalahannya dibuka sikit. Sebab apa? Dia bukan hanya dosa dengan Allah, dia sudah berdosa dengan sesama manusia, terutamanya yang dia rogol tu. Itu dia. Jadi kita balik kepada sifat Allah. Allah Ta'ala ni, dia seboleh-bolehnya tidak mau mengazab hamba-Nya. Selagi ada sebab untuk dia mengampunkan hamba-Nya, selagi ada sebab untuk dia letakkan hamba dia dalam syurga, dia nak meletakkan, dia mau meletakkan hamba-Nya ke dalam syurga-Nya. Ya. Kemudian tuan-tuan, as-sanabihi. Kemudian kalau orang yang dosanya lebih banyak daripada pahala, tentulah dia akan masuk neraka. Kalau dia tak ada, dia akan masuk neraka dulu. Selama mana? Selama nisbah dosa dia. Selama itulah. Kalau banyak dosa dia, lamalah dia duduk dalam neraka tu. Ya? Kemudian habis nisbah dosa dia terazab oleh neraka tadi, barulah dia boleh masuk syurga. Ya? Kalau dia tidak syirik kepada Allah. Syarat dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga syahadah dia elok-elok. Syahadah dia tidak batal. Ya? Akhirnya dia masuk syurga juga, tapi dia kena azab dulu dalam api neraka Allah. Jadi puan-puan, tuan-tuan, kita ada peluang mengelakkan diri masuk neraka, iaitu menjauhkan dosa besar. Kalau dah terlanjur buat dosa besar, taubat banyak-banyak. Dan ialah, kalau selakat terlanjur dosa kecil, boleh dibantu dengan membanyakkan buat pahala. Tapi kena banyak buat pahala lah. Ya, kena banyak buat pahala. Cari peluang nak buat pahala. Selagi ada peluang buat pahala, kita buat pahala. Kerana pahala yang banyak sangat membantu kita di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Okey, habis.